Assalamualaikum. Okay, saya akan teruskan dengan buku yang bahagian yang kedua, ya, kaitan dengan Critique of Religion. Ini kenapa ya? Rujukan saya memang soft copy yang diberi dalam grup tu. Saya memang baca yang itulah. Cumanya saya mungkin akan ada benda yang kurang tepat dan saya minta rakan-rakan dalam yang sama-sama dalam telaah ni untuk membetulkan dan memberi pandangan lah, membetulkan sebarang fakta ataupun benda yang kurang tepat. Okay, so okay, Critique of Religion. Jadi Nietzsche memulakan dia punya bahagian kedua ni dengan tajuk dia Critique of Religion, Genesis of Religion, iaitu the derive of religion atau asal muasal agama tu. Okay. So bagi so saya sebelum ni saya tak pernah lagi baca Nietzsche ni, Friedrich Nietzsche ni. So saya ada bacalah sikit berkenaan dengan latar belakang dia dan bagaimana pengaruh sebelum dia kenali pengaruh dia lah dalam pemikiran ni kan. Bermula dengan rakan baik dia, Richard Wagner, kemudian bila dia meninggalkan dunia akademik dan berdasarkan apa yang saya baca ni, yang tulisan-tulisan kemudian itu adalah dikumpulkan oleh adik dia, adik perempuan dia, Elizabeth, dan Nietzsche sendiri sebelum dia meninggal tu dia hilang kewarasan lah, disebabkan oleh satu kemalangan kan. So saya tak nak bila sebut Nietzsche ni, kalau tak membaca mungkin terus kita akan jam yang dia seorang yang membawa yang tak percayakan pada Tuhan lah, agama yang ateis. Kalau saya sebelum ni pun memang saya terus begitu. Tapi adalah dia punya hujah-hujahnya mengapa dia punya stand dia begitu. Right. Jadi untuk permulaan ni, Nietzsche mengkritik, dia menulis pada permulaan ni tentang root principle psychology of religious man. Bagaimana psikologi orang-orang agama ni yang dilihat sebagai crude ataupun primitif, ataupun dalam ayat, dalam perkataan yang diguna dalam bahagian bab ni adalah rudimentary. So dia mengatakan maksudnya bila orang yang berpegang pada agama secara kut ni ataupun membuta tulilah, okey, dia segala sesuatu itu dia melihat datangnya daripada nature. Okey, so nature ni kalau saya salah tolong betulkan, ditafsirkan sebagai penciptalah Tuhan. So jadi takdir segala perbuatan manusia itu adalah berlaku disebabkan takdir yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya manusia itu saya tak tahulah sama ada boleh ada persamaan dengan pandangan Hegel tentang bagaimana alam ini, manusia itu hanya
persentage yang kecil sahaja, dan semuanya berlaku atas kehendak pencipta tu. Okay. Kemudian dia cakap dia nikan lagi, dan yang baik itu datang daripada pencipta, yang buruk itu datang daripada manusia. Dan saya rasa dan dia kata, dan ini menyebabkan manusia itu dia seringkali memperkecilkan kemampuan diri dia sendiri, sebab dia meletakkan bahawa manusia itu hanya berperanan kecil saja, dan segala sesuatu itu berlaku atas kesemulajadian ataupun kehendak Tuhan, kehendak pencipta. So ini Nietzsche katakan sebagai rudimentary psychology of religious man. Okey, kemudian kalau saya boleh terangkan dalam ni, kalau dalam diri manusia itu, satu tubuh manusia itu, dia macam terbahagi kepada dua. Ini apa yang saya faham lah, kalau salah tolong betulkan. Jadi ada diri yang kuat dan diri yang lemah. So diri yang lemah itu adalah manusia, dan yang kuat itu adalah daripada pencipta. Maksudnya bila berlaku sesuatu itu, kita akan, kalau sebagai seorang Muslim pun, kita akan selalu cakap yang baik itu datang daripada pencipta, dan yang buruk itu adalah kelemahan daripada manusia itu sendiri. So ini secara tidak langsung Nietzsche katakan belittle self, human self, memperkecilkan kemampuan manusia itu. Okay, so bila saya setakat ini saya membaca, dia ada memang mirip lah dengan falsafah kewujudan existentialist kan, tentang manusia itu perlu menentukan esensi diri dia. Alright. Dan saya juga ada persoalan lah, kalau ada siapa yang boleh menjawab juga. Bila manusia itu merasakan diri dia itu lemah, dan dalam diri dia juga itu yang menggerakkan tu adalah Tuhan, adakah ini mempunyai persamaan dengan fahaman Jabariyah? So, jadi agama telah bagi Nietzsche, agama ini secara tidak langsung telah mengurangkan konsep man, manusia itu sendiri. And, kemudiannya pada bahagian seterusnya, sorry ya, azan. Okey, pada bahagian seterusnya, jadi Nietzsche menegaskan juga dalam bahagian ini, salah satu cara untuk membesarkan ataupun mengeluarkan manusia daripada basement kebinasaan, dia menggunakan ada wujudnya teori kekeluargaan tu. Okey, maksudnya macam teori kekeluargaan tu maksudnya sekiranya dia lahir daripada keluarga yang baik, jadi dia akan meneruskan mendapat kekuasaan daripada kebaikan yang dia warisi itu. Okay. Ini macam yang contoh macam I'm not sure lah kalau ini contoh yang betul.
yang tepat, macam keluarga Saud di Arab Saudi kan, dia meneruskan dia punya legasi kehormatan keluarga tu sebab dia lahir daripada keluarga yang memerintah. Okey, jadi kemuliaan dan ketinggian yang dipengaruhi oleh faktor kekerabatan ini telah cultivatekan nilai pada diri sendiri. Okey, so dengan keadaan itu, bila seseorang itu merasakan diri ada kebersamaan tu sebab kekerabatan tu, jadi keadaan ini dia menolak nilai individualis, nilai individu, menolak nilai individu itu dan rasa strong as togetherness, bersama-sama, right? Dan rasa honored tu, rasa honored dan rasa diri adalah yang the chosen, terpilih. Okey, dan Nietzsche juga dalam bab ini memanglah dia kritik agama, so kritikan itu memang menuju pada priest lah, okey, agamawan paderi yang memperlihatkan diri mereka ni sebagai superhuman yang boleh menggerakkan apa saja. So paderi ni dalam komuniti, dalam masyarakat ni kadang-kadang dia bukan maksudnya dia mendapatkan pengiktirafan dari masyarakat itu dengan meletakkan dirinya sebagai keperluan dalam sesuatu komuniti itu, dengan mengangkat ataupun membentuk diri dia sebagai seolah-olah sebagai penyelamat ataupun mediator antara manusia dengan Tuhan. Jadi agamawan ini dilihat, Nietzsche lihat seolah-olah dia menjadi orang tengah perantara di antara masyarakat dengan Tuhan. Itu pun kalau Tuhan tu wujudlah, kan, kalau menurut ni lah. So untuk part ini saya sedikit bersetujulah, sebab kalau dalam konteks di Malaysia sendiri pun kita boleh lihat bagaimana agama ni satu benda, satu perkara, satu entiti yang laku lah, okey, yang sangat laku. Kalau tak ada kalau tak ada pendidikan yang tinggi ataupun tak berharta pun, tetapi kamu boleh mengimamkan solat dan membaca, memberi ceramah dengan baik, so orang individu itu akan diangkatlah dalam masyarakat, terutamanya bagi orang Melayu. Saya bercakap dari segi saya sebab saya Melayu Islam. Kalau bangsa dan agama lain saya kurang pastilah. Okey, so Nietzsche cakap, Nietzsche sebut lagi, agamawan ini dia merasakan bahawa dia adalah pemilik pengetahuan yang tertinggi dalam masyarakat. Okey, so walaupun kita ada banyak ilmu lain yang sama penting dengan agama, macam ekonomi, politik, sosial, tetapi sekiranya ada satu sosok ini yang hebat dari segi pengamalan ilmu agama, ianya seolah-olah mengatasi orang lain yang mungkin, contohnya dalam masyarakat, dalam satu komuniti tu ada doktor, ada pensyarah ataupun guru ke, tapi bila ada
satu sosok itu yang mempunyai ilmu atau yang dari segi agama tu dia mengatasilah, sebab mungkin dari satu sisi orang ini diperlukan apabila manusia itu berada di end road kan, penghujung jalan. Ini macam yang Kierkegaard ada sebutlah kan, manusia ni lahir bukan untuk pleasure. Kita secara tak sedar pun kita sentiasa dalam keadaan depresif dan anxiety. Dan akhirnya kita akan mencari punca-punca kuasa yang boleh memberikan kita harapan. So wujudlah sosok-sosok agamawan ni yang menjadi orang tengah lah. Mungkin atas faktor masyarakat itu mengiktiraf secara tak langsung, sebab dia rasa aku ni sembahyang tak solat prayer tak on time ataupun tak begitu alim. Jadi dia memberi autoritatif kepada individu tertentu untuk guide macam mana nak lebih baik, dan akhirnya bila di akhirat nanti boleh berada di tempat yang baik. So masyarakat itu sendirilah akhirnya yang memberikan authority kepada satu-satu sosok agamawan itu sendiri. Alright, so dan dia sebutkan juga yang paling baik dalam masyarakat di dalam pada muka surat 89, dan dia ada sebut juga jadi untuk mengukuhkan kedudukan priest ni, agamawan ni, so secara tak langsung dia mewujudkan juga sistem kasta. Kat dalam ni dia guna perkataan candala. Saya search tadi, dia bahasa Sanskrit yang bermaksud the lowest caste. Okay, so akan adalah kalau dia sebagai superhuman, dan di bawahnya akan adalah yang lebih rendah daripada diri dia kan. Okay. Jadi agamawan ni seterusnya mewujudkan satu keperluan needed dalam masyarakat, dan agama bertindak sebagai dan mereka ini bertindak sebagai orang tengah macam yang saya sebut tadi antara manusia dengan pencipta. And okay. Seterusnya Nietzsche juga ada membuat kritikan terhadap prinsip holy lie, prinsip penipuan suci. Okey, penipuan suci ni saya tak tahu sama ada helah kalau berhelah ni sama ada dianggap sebagai penipuan suci ataupun tak. Tapi apa yang Nietzsche quote dekat sini, dia quote Plato. Maksudnya kiranya seseorang itu mengkehendakkan sesuatu, jadi dia akan lakukan apa saja cara untuk mendapatkannya. So cara itu termasuklah juga dengan holy lie lah, menipu. Okay, so tapi holy lie ni dia berbeza dengan menipu biasalah. Holy lie ni dia kata dia tak melihat pada kesan. Okay, dia tak mengukur pada kesan tetapi kepada niat. Okay. Kalau niat kita tu baik, tapi akhirnya kesan tu tak baik, jadi Tuhan takkan marah. Pencipta kamu takkan marah sebab niat kamu tu baik. Tapi itulah yang dikritik oleh Nietzsche kan. Dan manusia itu akhirnya dia akan balik kepada Tuhan yang menghukum dan memberi ganjaran. Kemudiannya persoalan akhirat.
Dan disebutkan juga origin asal usul kepada penipuan Holy Light ini adalah The Will to Power. Tajuk buku ni lah, The Will to Power tu macam yang awal-awal dulu dalam masa ni kan ada memperdebatkan tentang apa itu The Will to Power tu, kemahuan kepada kekuasaan atau bagaimana. Tapi yang dihuraikan juga dalam bab ini, apabila penipuan itu boleh bertukar menjadi kuasa, boleh bertukar menjadi kuasa untuk dan bertukar menjadi kebenaran. Okey, saya rasa semua orang pun pernah dengar kan yang Joseph Goebbels selalu cakap penipuan yang diulang-ulang ribu kali, akhirnya orang akan menanggapi itu sebagai kebenaran. Dan Holy Light ini membenarkan dalam agama, institusi agama itu membenarkan disebabkan oleh niat, intention of the doers. Sebab niat dia baik, jadi dibenarkan menipu atas nama agama dan tidak akan dihukum sebab niat kamu itu baik. Right. Jadi dan Nietzsche juga ada menyebutkan tentang bagaimana Holy Light ini juga wujud dalam ajaran-ajaran Muhammadian. Saya rasa Muhammadian yang dimaksudkan itu Islam kan, diambil daripada agama Kristian. Manakala dan penipuan dalam agama ini merupakan suatu yang bukan bersifat barulah. Okey. Jadi saya rasa dia pun tak adalah macam nak explain banyak sangat. Sebabnya tapi kalau Nietzsche ni berdasarkan setakat yang saya membaca ni, dia ada hujah-hujah dia tu yang kita faham juga boleh diterima dalam konteks kritikan terhadap institusi lah. Kita tak mengkritik pada agama, tapi institusi itulah yang menggerakkan ataupun yang membawa simbol agama tu. Okay, so Nietzsche memang mengkritiklah institusi agama dan sebenarnya dia pun ada mempersoalkan juga tentang kewujudan Tuhan. Of course lah, sebab dalam dia punya karya Zarathustra, dia apabila ada dia mempersoalkan tentang di mana Tuhan okey. Jadi samaan Nietzsche dengan ahli-ahli falsafah moden yang macam Sartre and existentialist yang berpegang pada falsafah kewujudan ni memang dia percaya bahawa I fashioning myself tapi pada masa sama dia pun merasakan diri dia bertanggungjawab untuk membentuk manusia juga. So saya lihat, betulkan saya lah kalau saya salah kan. Walaupun Nietzsche berpandangan bahawa dia mengkritik agama, tapi nilai dia sebagai sebagai individu dan manusia, dia tidak melupakan tanggungjawab
diri untuk menggerakkan masyarakat, membuat perubahan. Jadi, saya dah cakap 30 minit. Saya rasa saya macam dah tak ada apa sangat kot. Kalau ada perkongsi ataupun boleh bantu saya membetulkan apa-apa yang saya salah, boleh kot kita buka 30 minit yang akhir ni. Saya pun tak adalah, ni baru first time lah saya baca Nietzsche ni. Sebelum ni dengar-dengar je Nietzsche macam ni, macam ni, macam ni. So, ada sebarang pandangan ke? Ya, silakan jika ada sebarang komen dan perbincangan daripada pentelaah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Yat. Saya pun sebenarnya macam saudari juga, sebelum ni dengar-dengar je banyak daripada orang lain cerita pasal Nietzsche. Dan saya berpandangan ada juga perkara-perkara yang mungkin kita kata reasonable lah kenapa dia berfikir macam ni. Cuma saya nak tahu juga ada tak daripada pembacaannya, ada tak yang kita boleh kata Nietzsche you are wrong in this term. Maksudnya dalam konteks agama, saya nak tahu specifically lah dalam agama Islam lah. Maksudnya certain benda yang kita kata Nietzsche dalam Islam, this is different, it's not what you think. Beberapa perkara yang saya rasa mungkin ada. Macam mempersoalkan okay, man is what he makes for himself. Okay, bagi terima kasih Muhammad Muhtar Muhammad. Okay, kalau saya tak jawab dari perspektif Nietzsche, boleh mungkin saya akan jawab daripada perspektif existentialist, Sartre contohnya. Macam dia percaya bahawa man is what he makes for himself. Okay, tapi saya juga ada persoalan bahawa bila, okay, contoh Sartre sebab saya fikir Sartre dengan Nietzsche ni dua-dua existentialist kan. Tolong betulkan saya lah kalau saya salah kan. Okay, bila seorang manusia itu membuat keputusan apa yang a man decided, he wasn't decided for himself but for the mankind. Okay, kalau dia membuat keputusan bukan untuk diri dia tetapi untuk orang lain, okay, bagaimana dengan orang yang terpaksa mengikut pilihan dia? Okay, macam contoh saya cakap, I fashion myself and I'm fashioning myself and I fashion man. Dan saya mewujudkan diri saya dan saya memberi satu bentuk petunjuk kepada orang lain. Tapi bagaimana sekiranya apa yang awak decide itu sebenarnya tidak dipersetujui oleh orang lain? Dan kalau kita sebagai orang yang beragama, tak kiralah agama apa pun, sebenarnya bila kita mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan, ketidakpercayaan kita pada benda-benda yang tak nampak ini, sebenarnya kita pun tak boleh nak argue sebab ya agama ini benda yang bagi saya ianya tidak logik sebab satu, kita tidak ada pembuktian secara saintifik kan, tapi itu semua bermain dengan soal kepercayaan kita kepada benda-benda gaib lah
kan. Saya tak tahulah saya menjawab ke tak soalan saudara Muhammad Muhammad. Tapi itulah. Okey. Tapi ada satu part saya setuju dengan existentialist ni. Satu part tu dia kata manusia ini bertanggungjawab ke atas apa keputusan yang dia buat. Itu betul lah dengan apa yang dalam agama kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu kan. Kita ni tidak akan dipertanggungjawabkan dengan benda yang kita tanya. Bukan tak sesuai tu. Tapi akhirnya kita ini mesti bertanggungjawab dengan apa juga keputusan yang kita buat. Tak kira lah keputusan tu baik atau tak baik, tetapi kalau Sat ni, tiba-tiba masuk Sat, kita bincang ni je kan. Okay. Sebagai manusia yang tunggal, yang tak bergantung dengan apa-apa kuasa luar, maksudnya kuasa pencipta tu, kita mesti pilih yang terbaik untuk diri kita. Okay, so itu walaupun dia meragui ataupun dia argue dengan kewujudan agama dan Tuhan, tapi pada masa sama itu selarilah dengan kita sebagai sekiranya kita ni orang yang berpegang pada agama, kita mesti buat yang terbaik lah untuk kehidupan. Okay. Right. Okay, terima kasih. Saya ada satu lagi sebenarnya sebab bila tengok explanation tu Nietzsche dia banyak kritik kepada institutionalization of religion. Maksudnya saya tak pastilah adakah only that ataupun sebenarnya religion as a whole. Tapi yang pastinya saya rasa institutionalization of religion tu can be problematic. Pada satu masa saya rasa institutionalization of religion ni kan dia punya macam kita tengok situasi, saya minta maaf lah kalau situasi contoh ni macam sensitif ke apa kan. Ada setengah orang dia tak suka dengan Jakim ke Jaiz ke, ini dalam konteks dekat Malaysia. Saya nampak itu adalah institutionalization of religion. Tapi at one point satu sudut pula saya rasa kalau tak ada badan-badan macam ni, agama tu dia boleh jadi chaos juga. Tak ada yang mentadbir, setiap orang dia boleh buat fahaman dia sendiri. So ada tak possibility, mungkin rakan-rakan yang lain pun boleh bagi pandangan, ada tak possibility institutionalization of religion tu dia sebenarnya boleh, dia bergantung kepada siapa yang ada ke atas tu lah kan, tapi adakah sebenarnya benda tu penting juga, cuma siapa yang ke atas tu yang memainkan peranan untuk jadi adil ataupun dia guna power dia untuk. Okay, sekejap. Boleh tak saya jawab sikit? Lepas tu kalau ada kawan-kawan yang boleh jawab, kita dengarlah. Okay, benda ni saya pernah discuss lah dengan kawan-kawan saya kan. And then satu persoalan dia, keperluan institusi agama ni kan, pengawalan. Okay, saya bagi contoh kat kawan, saya dalam diskusi tu saya bagi contoh, agama ni macam tali yang memegang layang-layang. Kalau tak ada tali, layang-layang tu akan terbang tanpa arah tuju. Okey, itu hujah saya. Tapi pada masa sama, kita melihat contoh empirikal negara-negara Skandinavia, dia tak ada benda-benda yang bersifat institusi agama. Betul kan kalau saya salah lah. Tapi negara dia tak ada masalah. Kan? Macam negara yang sangat mengekang ataupun diktat untuk dengan institusi ni, masalah rasuah itu makin banyak. Jadi sebenarnya perlu atau tak ini institusi agama yang mengawal ni pun satu persoalan yang perlu dirincikan lah. Kan, kalau kita tengok negara-negara maju tak ada institusi macam ni, tapi kadar dia punya rasuah rendah, lepas tu happiness dia tinggi. Tapi negara-negara yang kuat kawalan ni, rasuah setiap peringkat hampir ada. Kan? Itu pandangan saya lah. Kalau ada rakan-rakan lain yang boleh add on. Assalamualaikum. Salam. Okay.
Tamilah sini. Saya rasanya saya kena menambah sikit lah sebab kita tahu bahawa perbincangan asal bukannya mengenai agama itu sendiri, iaitu idea tentang need share, tetapi disebabkan bahagian ini ada menyentuh tentang agama. Dan kalau kita lihat mungkin disebutkan Muhammad Ali disebut sedikit, tetapi bagi saya ia tidak sangat memberikan fokus kalau kita kata itu pun sebagai agama. Saya pun tak pasti secara spesifik. Cuma disebabkan kita dah tarik jauh tentang Islam, saya nak menyamput sedikitlah di sini. Jadi pada pendapat saya kita kena memahami kalau dari segi perspektif Islam, dalam Islam dia ada dua, especially tiga lah, akidah, syariah dan akhlak. Jadi kalau kita lihat dekat sini, apa yang banyak disentuh oleh Nietzsche di sini adalah mengenai kedudukan akhlak. Dan tetapi pada masa yang sama, bila kita menceritakan tentang autoriti dan institusi agama, yang kita banyak lihat adalah dari segi hukum hakam itu, so dari segi undang-undang. Jadi di sinilah yang perlu kita lihatlah kalau dari kacamata Islam, di mana sehingga kan Nietzsche pun sebut tentang bagaimana orang agamawan yang memberi jawapan kepada orang lain, seolah-olahnya memberikan satu jawapan yang standard lah, tidak memberikan kebebasan kepada perseorangan, individu yang seperti mana saudari Hayati disebutkan tadilah. Jadi di sinilah yang saya nampak ialah yang perlu saya sentuh, di mana seperti mana Mukhtar sebutkan tadi, ada ketikanya kita memerlukan penguatkuasaan. Itulah yang kita tahu bahawa at least untuk penguatkuasaan di peringkat yang jangan keterlaluan, dan itu memang kita perlu ada. Tetapi untuk memberikan jawapan kepada keseluruhan jawapan kehidupan manusia, maka tidak ada seorang pun yang layak. Itu yang menjadikan, kalau kita lihat sebab tu dalam Islam dia tak boleh, no orthodoxy in Islam. Sebenarnya lah, walaupun dia agak kontroversi lah kalau saya nak sebutkan macam ni kepada JAKIM dan sebagainya. Tapi itulah limitation yang sepatutnya disedari apabila ia datang kepada kedudukan setiap orang, maka dia datang kepada akhlak yang sepatutnya menjadi kesedaran dan diberikan kebebasan. Kalau saya boleh, dan sepahaman saya memerhatikan expectation akhlak dalam Al-Quran. So sebenarnya diri individu orang Islam sendiri dan pemahaman mereka sangat-sangat limited lagi lah. So harapannya begitu tinggi, tetapi orang Islam tu sendiri yang tak capai, tetapi kita sibuk pula nak mengawal orang lain untuk mengatakan betul dan salah. Itulah yang menjadikan suatu suasana yang tidak berapa sihat. Dan sekiranya ini diteruskan dalam Islam, maka apa yang ditegur oleh Nietzsche itu betul lah. Tetapi apabila kita melihat sebenarnya ciri-ciri yang ada dalam akhlak Islam kan, di mana melihat disebut tentang niat, tadi kan holy itu kan. So dalam Islam sebenarnya sangat kuat tentang niat dan juga teleologi, dan akhirnya kita kembali kepada Allah. Setiap daripada kita, itulah saya hanya nak menyambung sedikit lah sebab Mukhtar pun ada tanya kan. So setakat mana yang saya tahu. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Ada soalan atau pandangan lain lagi tak? Kalau tak ada, mungkin kita boleh tamatkan. So saya serahkan pada pengacara majlis lah.
Terima kasih Saudara Hayati atas kupasan. Kita harapkan kita dapat teruskan diskusi ini pada minggu depan, sesi keempat insyaAllah, pada masa dan tarikh yang sama. Pautan akan diberikan dalam grup. Terima kasih pada semua yang hadir. Selamat berehat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,